Okey, Alhamdulillah. Kita sambung lagi dengan seterusnya. Okey, tadi saya katakan dalam satu waveform, dalam satu sinus waveform, ada berapa banyak V yang awak boleh dapat. So sekarang saya nak ajar awak tengok V dia. Okey. Sebelum awak tahu pasal nilai V yang dalam yang dalam sinus waveform ini, awak kena tahu, awak dah tahu pun beberapa perkara. Yang pertama, awak tahu nilai omega, iaitu you punya angular velocity yang saya terangkan dekat first slide tadi kan. Okey, nilai omega sama dengan 2 pi f, di mana f equal to 1/t. Okey, jadi awak dapatlah 2 pi over t. Okey, awak dapat 2 pi over t. Yang inilah awak dapat ni tadi. 2 pi f di mana f sama dengan 1/t dan awak akan dapat omega equal to 2 pi over t. Ni clear, yang ni clear, yang ini clear. Kita tengok formula dulu. Kejap lagi saya terangkan terms dia. Alright, 360 darjah sama dengan 2 pi radian. Maksud dia 1 pi radian sama dengan 180 darjah. Okey, 1 pi radian dekat sinilah sama dengan 180 darjah. Okey, dan tukaran daripada radian kepada degree dan degree kepada radian ada rumus dia sendiri. Kalau awak nak cari degree, sama dengan degree lah dekat atas. 180 bahagi pi darab dengan nilai radian. Kalau awak nak cari radian, maka radian lah kena ada kat atas, sama dengan pi bahagi 180 times degree. Okey, yang ni dah clear, ni dah clear, ini sepatutnya pun dah clear. Okey, selesai. Okey, sekarang ini saya nak tunjuk kepada awak satu waveform sinus yang lengkap. Okey, macam mana kita nak cakap waveform itu lengkap? Bila mana waveform itu bermula daripada asalan, iaitu titik kosong, dan berakhir pada dua kitaran, iaitu positif dan negatif, pada juga titik di mana dia bermula kosong. Faham? Barulah kita panggil dia sebagai satu kitaran lengkap. Dia tak boleh jadi macam ni. Okey, dia tak boleh jadi macam ni. Awak nak buat macam ni, okey, mula kosong, akhir kosong. Okey, yang ni satu cycle. Tak boleh salah. Dia mesti pada kosong, berakhir di kosong dengan merangkumi kedua-dua kitaran, iaitu positif dan negatif. Maka kita panggil dia satu kitaran yang lengkap. Regardless the shape and the amplitude. Maksud saya, kata kalau yang positif tinggi, yang negatif rendah macam ni. Ini pun dikira sebagai satu kitaran yang lengkap. Sebab dia bermula, syarat dia bermula dengan kosong, berakhir dengan kosong dan mempunyai kedua-dua kitaran. Maka kita panggil dia full cycle. Faham? Okey, faham tu dulu. Okey, dalam full cycle, yang ni adalah sinus yang cantik lah. Maksud dia positif, negatif dia sama kan? Okey, dalam full cycle, okey, V pertama yang perlu awak tahu, yang paling basic adalah V peak. Okey, kita panggil sebagai V peak. V peak ini samalah dengan V maximum. Samalah dengan Vm. Okey, nama dia sama. V peak, V maximum, Vm. Kat mana dia dalam waveform tu? Adalah daripada titik asalan sehinggalah menuju puncak yang paling tinggi dalam waveform. Puncak yang paling tinggi dalam waveform. Alright. Jadi pada asalan ke puncak paling tinggi, maka ini adalah nilai Vm, V peak ataupun V maximum. Samalah juga pada kitaran negatif. Okey, samalah pada kitaran negatif. Faham? V yang kedua yang awak ada adalah kita panggil sebagai V average. V average, VAVE ataupun kita juga panggil VAV dan sebagainya. V average ini cara nak dapatkan dia adalah 0.637 darab nilai Vm. Okey? 60%, 63% daripada nilai V maximum kita panggil sebagai V average. Iaitu lebih kurang di sini. Okey, di sini. Ini adalah V average, VA awak. V average. Dan nilai V yang ketiga adalah kita panggil V root mean square ataupun RMS. RMS root mean square sama dengan 0.707 nilai V maximum ataupun 70% daripada capaian V maximum. Kita panggil sebagai V root mean square ataupun VRMS.
Okey, yang ni adalah V yang awak tahu daripada satu kitaran. Dan seterusnya, V terakhir yang awak boleh dapat daripada gelombang sinus, kita panggil sebagai V peak to peak. Ataupun kita panggil VPP. V peak to peak. Sama dengan daripada kitaran yang paling tinggi positif kepada kitaran yang paling tinggi negatif. Puncak ke puncak. Peak to peak. Okey, puncak ke puncak. Kita panggil V peak to peak. Dapat dia daripada mana? Daripada nilai V puncak pada positif yang paling tinggi dengan V puncak negatif yang paling tinggi. Boleh? Dia jadi V peak to peak. Kita panggil dia. Alright? Kalau dia satu puncak positif sahaja, kita panggil V peak. Satu puncak negatif saja, kita panggil V peak juga. Tapi bila dua puncak bergabung, kita panggil V peak to peak. Boleh faham? Alright. Okey. Seterusnya, apa yang perlu awak tahu lagi dalam gelombang sinus adalah berkenaan dengan period, iaitu time, dan juga frekuensi. Okey, period dan juga frekuensi. Okey, sebelum saya terlupa. Dalam satu gelombang sinus, awak ada satu gelombang sinus. Daripada V peak to peak yang melintang macam ni, kita panggil dia sebagai amplitude. Kita panggil amplitude. Okey, jadi yang menegak macam ni, yang ni kita panggil time. Masa lah. Okey, amplitude dan juga masa. Alright, clear. Okey, apa beza di antara F dengan T? Kat mana F, kat mana T? Itu kita nak tengok. Awak dah tahu dah F equal to 1 over T. Mestilah T sama dengan 1 over F. Pergi balik samalah. So, ini awak dah tahu. Tapi dalam gelombang mana F, mana T? Saya lukis kat awak yang paling simple. Okey, katakanlah ini awak punya gelombang sinus. 1, 2. Katakanlah ini gelombang sinus. 3 lah, kita buat 3. Okey. Ini adalah amplitude. Ini adalah frekuensi. Ini adalah amplitude, ini adalah frekuensi. T. T, di mana T? Ini adalah T. Ini adalah T. Ini adalah T. Frekuensi di mana F? F adalah, katakanlah ini semua sama dengan 1 second. F adalah berapa banyak kitaran lengkap dalam masa 1 second. Kalau macam ni 1 second ada 3 kitaran lengkap dalam masa 1 second. Kitaran 1, kitaran 2 dan kitaran 3. Dalam masa 1 second ada 3 kitaran lengkap, maka dia akan jadi 3 Hz. Boleh? T adalah 1 kitaran lengkap, iaitu masa yang diambil dalam saat daripada mulanya titik sehinggalah akhirnya titik waveform. Itu adalah T. Tak kisahlah berapa kosong poin berapa saat pun. Tak kisah. F adalah berapa banyak kitaran lengkap dalam masa 1 saat. Boleh? Dengan kata lainnya, inilah yang dia cuba terangkan kepada awak. Di mana period T adalah berapa banyak masa yang diambil untuk melengkapkan satu kitaran lengkap. Tak kisahlah berapa saat pun. Satu kitaran lengkap, berapa banyak masa diambil. Kita panggil T. Frekuensi pula adalah berapa banyak kali waveform dalam masa 1 saat. Okay, dalam masa 1 saat. Kalau ada dalam masa 1 saat tu ada 4 waveform, maka 4 Hz lah. Okay, frekuensi dalam unit Hz. Okay. Alright, amplitude saya dah kata dah. Amplitude adalah yang tinggi tadi tu Okay, V peak to peak adalah puncak ke puncak. Average value adalah 0.637 daripada nilai V maximum. Dan V root mean square adalah 0.707 daripada V maximum. Okay, saya harap awak fahamlah. Okay, tak habis lagi dekat situ. Okay, selain daripada V, sekiranya waveform ini digunakan dalam litar,
boleh juga ia mewakili nilai I. I pun boleh ada waveform. Waveform itu tak semestinya carry nilai V sahaja. Maksudnya amplitude itu tak semestinya carry nilai V. Ada juga sinus waveform bagi I. Okey, jadi rumus umum bagi sinus waveform. Okey, rumus umum pada sinus waveform adalah, awak nampaklah sinus waveform dekat mana-mana pun. Okey, macam mana pun tinggi, rendah, rapat sinus waveform itu, rumus asas pada sinus waveform adalah V equal to V maximum sin angular velocity times T. Vm sin omega T. Cara kita sebut kalau you nak cari V lah, Vt terhadap masa lah, sebab T kan tak ada masa. Vt equal to Vm sin omega T. Kalau kata waveform itu merujuk kepada nilai arus, maka dia akan jadi It equal to Im sin omega T. Maksud dia ini I lah. Tadi V kan? Ini I. Boleh faham? Jadi sinus waveform boleh wujud sama ada V atau boleh juga wujud sama ada I. Dan jangan terkejut, sinus waveform juga boleh wujud dalam kedua-dua wave, iaitu I dan V. Boleh ada kedua-dua waveform dalam satu sinus yang sama. Contoh, okay, awak ada sinus V. I pun mungkin boleh ada di dalam satah yang sama. Dalam masa yang sama, I pun berjalan juga. Jadi, biru mewakili It equal to Im sin omega T. Manakala waveform merah mewakili Vt equal to Vm sin omega T. Di mana omega equal to 2 pi f dan f equal to 1 over t. Awak dapat omega angular velocity equal to 2 pi over t. Ini yang awak tahu, yang awak belajar panjang-panjang tadi tu, inilah rumusan dia. Boleh faham? Okey. Seterusnya, macam-macam jenis waveform boleh keluar. Yang penting, alternating current ini kena ingat dua benda. Mula dengan kosong, akhir dengan kosong, dan mempunyai both direction, positif dan negatif. Datanglah bentuk macam mana pun, kita tetap panggil dia sebagai alternating current. Boleh faham? Dalam complex wave, dalam triangular wave ataupun dalam square wave, tetap juga dibawa dua konsep tadi, mula kosong, akhir kosong, cover dua-dua positif dengan negatif, maka kita panggil dia sebagai waveform alternating current. Alright, ni pun awak dah clear. Frekuensi sama dengan 1 over T dalam Hertz dan T sama dengan 1 over F dalam second. Okey, yang ni lagi awak dah pro lah patutnya iaitu transition unit Alright. Clear? Saya harap clear dan kita akan buat contoh dalam rakaman seterusnya. Alright class, thank you.